Assalamualaikum. Kali ini kita masuk bahagian yang baru, iaitu sekitar sedimen. Sebagai ahli geologi, kita sentiasa menganggap bahawa kerja lapangan ataupun keluar ke lapangan itu adalah merupakan satu aktiviti pengajaran yang paling berfaedah, sebab semua bahan kajian kita adalah terdapat di lapangan. Jadi kita banyak keluar ke lapangan, kita perhatikan apa proses yang berlaku sekarang ini, dan juga kita lihat apa yang berlaku kepada batuan-batuan yang kuno, yang berusia jutaan tahun. Dan daripada pemerhatian itu, kita guna satu konsep yang mana the key to the past is the present. Untuk kita tahu apa yang telah berlaku jutaan tahun dahulu, kita perhati apakah proses-proses yang sedang berlaku di permukaan bumi sekarang ini. Daripada situlah kita cuba lihat proses yang sedang berlaku, apakah hasil yang terbentuk daripada proses-proses tadi. Dan semua data-data ini kita kumpul, dan akhirnya kita akan buat perbandingan dengan jujukan batuan kuno yang berusia jutaan tahun dahulu, ratusan jutaan tahun dahulu, yang kita tak tahu apakah proses yang berlaku, tapi kita buat perbandingan, matching batuan yang dahulu dengan proses yang terhasil sekarang. Akhirnya kita boleh mentafsir batuan dahulu. Okey, sekitar sedimen, kalau mengikut definisi, dia adalah mana-mana bahagian di permukaan bumi. Mana-mana bahagian di permukaan bumi yang mana kita bezakan satu sekitaran dengan sekitaran yang lain berdasarkan kepada keadaan fizika, kimia dan biologi yang ada. Kalau di permukaan bumi, kita mempunyai 3 sifat yang sama, iaitu fizik, keadaan kimia dan biologinya serupa dengan kawasan yang bersebelahan, bermakna dia adalah sekitar yang sama. Sehinggalah salah satu daripada ciri-ciri ini berubah, barulah kita dah berpindah kepada sekitaran yang baru. Kawasan takungan air di daratan itu dah sekitaran tasik. Di kawasan yang tak ada takungan air, yang kering, mungkin padang pasir dan sebagainya. Jadi itu yang dimasukkan dengan sekitar sedimen. So kalau kita lihat tafsiran sekitar sedimen, ini definisi dia tak menyatakan bahawa sekitar sedimen ini mesti tempat sedimen, tidak. Dia cuma kata mana-mana kawasan di permukaan bumi. Dan umumnya tak boleh ada 2 sekitar sedimen yang betul-betul sama. Seperti saya katakan tadi lah, kalau semua ciri-ciri yang ada ni sama, kita satukan dia sebagai satu sekitar sedimen. Sifat fizikal ataupun parameter yang dikatakan fizikal tadi, ini termasuklah laju air ataupun angin, arah pergerakan air, iklim, hujan, suhu, kelembapan, salji. Itu semua adalah dimaksudkan dengan faktor-faktor fizikal tadi. Kawasan kering, kawasan lembap, kawasan berair, ada air, tak ada air, air masin, air tawar. Itu dah air masin, air tawar itu dah masuk sifat kimia. So parameter kimia ni termasuklah komposisi ataupun kandungan air yang menutupi kawasan sekitaran tadi. Contoh tasik air tawar, tasik air masin, komposisi kimianya berbeza. Jadi mungkin boleh kita pisah jadi 2 sekitar yang berbeza. Faktor kimia ni kadang-kadang dia mempengaruhi faktor biologi. So faktor biologi ni adalah jenis-jenis tumbuhan banyak ataupun sedikit
tumbuhan, haiwan yang ada dan sebagainya. Dan juga jenis-jenis spesies pun mungkin boleh diambil kira untuk kita buat pengelasan sekitar sedimen nanti. Okay, seperti yang katakan tadi, sekitar sedimen dia kawasan di permukaan bumi. Kawasan tadi boleh di daratan, boleh juga di lautan. Dan kawasan tadi boleh di mana hakisan berlaku di situ, boleh juga pengenapan berlaku di situ. Ataupun mungkin hakisan tak berlaku, pengenapan pun tak berlaku. Contoh. Jadi semua batuan yang terdedah di daratan, dia akan mengalami proses hakisan. Okay, hakisan berlaku dominan di daratan dan diangkut oleh sungai sampailah ke laut, di mana di laut sedimen ini akan dienap. Jadi pengenapan dominan di lautan, hakisan dominan di daratan. Dan yang dimaksudkan dengan equilibrium ini tak ada hakisan tak berlaku, pengenapan pun tak berlaku. Jadi dia boleh berlaku di daratan dan juga boleh berlaku di lautan. Contohnya pembentukan tanah laterat. Okay. Dan juga ada hard ground, nodule di dasar laut, di laut dalam. Itu pun disebabkan oleh proses equilibrium ini. So umumnya sekitar sedimen kita ada kawasan yang daratan yang jelas dan kita ada kawasan lautan juga jelas. Dan antara laut dengan daratan ni ada kawasan perantaraan, iaitu pantai. Okay? Di tengah-tengah yang memisahkan daratan dengan lautan ini adalah pantai, shoreline. Di daratan ini adalah yang antara sekitar sedimen yang major, yang utama yang ada. Konglomerat ini adalah kipas aluvium. Fluvia, sungai ada banyak jenis, tapi yang paling dominan, yang paling utama dia ada dua. Satu sungai berburai, satu lagi sungai berliku, meander dan viaduct river. Kemudian kita ada tasik dan kita ada padang pasir ataupun endapan ioli. Itu di daratan. Di lautan kita ada laut cetek, pelantar, dan kita ada laut dalam. Di kawasan pelantar Syekh, kita boleh ada pelantar yang terdiri daripada sedimen klastik, sedimen-sedimen yang diangkut daripada daratan dienap di kawasan pelantar, dan ada juga pelantar yang terdiri daripada sedimen karbonat. Sedimen karbonat. Kemudian di laut, di bahagian laut dalam kita ada kipas laut dalam, dan kita ada juga kawasan pelantar benua yang mana banyak sedimen pelagik terendap di situ. So ini adalah pengelasan sekitaran sedimen yang banyak digunakan pakai. Kemudian antara daratan dan lautan ada pantai, shoreline. Tempat di mana sungai bertemu dengan pantai, kita akan ada delta. Dan kawasan tak ada delta, mana pantainya linear, kita boleh ada pantai yang terdiri daripada sedimen terrigenous, klastik, boleh juga sedimen karbonat ataupun bercampur. So kita akan lihat satu persatu nanti secara terperinci. Kita akan lihat macam mana apa yang dikatakan, contohnya konglomerat ataupun kipas aluvium, macam mana bentuk dia, geografi dia, proses yang berlaku, proses pengenapan, pengangkutan yang berlaku di situ, dan sedimen-sedimen
yang dienak, fesi-fesi yang terhasil, dan sekuen ataupun jujukan sedimen secara menegak. Kita lihat pattern sekutuan fesis yang terhasil untuk setiap sekitar ini. Okey, satu hal lagi, sekitaran yang ada ni, terutamanya di tepi pantai, dia boleh berubah secara beransur-ansur. Kita ada darat, pantai, lautan. Kita ada daratan, kita ada kawasan pantai dan kawasan lautan. So, bergantung kepada proses pengenapan. Garis pantai ni boleh berlaku maraan ke depan, prograding ke depan. Apabila sedimen bertambah di tepi pantai, jadi garis pantai kan bergerak ke arah lautan. Bila paras laut berubah pun, dia boleh menyebabkan sama ada garis pantai ini bergerak ke depan ataupun ke belakang. Jadi bermakna satu kawasan yang ada tadi, mungkin satu masa dia daratan, satu masa yang lain dia akan menjadi pantai, laut cetek, dan satu masa lain mungkin dia berubah menjadi daratan balik ataupun menjadi lautan yang lebih dalam lagi. Jadi dalam kita mengkaji batuan sedimen nanti, jujukan batuan sedimen, kadang-kadang kita boleh lihat perubahan sekitaran sedimen kuno daripada satu sekitaran berubah pada sekitaran yang lain. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada sekitar-sekitar sedimen yang ada, cuba kita ulang kaji balik mekanisme pengenapan. Ini penting sebab kita perlu tahu apakah proses ataupun mekanisme pengenapan yang berlaku apabila kita lihat sesuatu lapisan sedimen, supaya kita boleh relate, kita boleh tafsir nanti apakah proses ataupun mekanisme yang membentuk setiap lapisan tadi. Ampaian pasif. Okey, ada endapan yang terbentuk secara ampaian pasif, iaitu sedimen biasanya berputih halus, dia terampai dalam air contohnya. Dia diangkut secara ampaian dan dia berputih halus. Sedimen yang diangkut secara ampaian ini, apabila dia terendap, dia akan membentuk batu lumpur. Sedimen yang dienak oleh mekanisme aliran iring arus ataupun seretan, partikel akan bergerak diangkut apabila ditolak oleh arus yang kuat. Dia berupaya menolak partikel yang kasar. Arus yang perlahan, partikel kasar, dia tak boleh tolak, dia tak boleh angkut, dia cuma angkut yang berputih halus. Jadi aliran ini, proses ini akan menyebabkan sedimen yang terendap tadi, dia akan mempunyai sorting, asingan yang sangat baik. Kita ada pasir kasar, mungkin tempat lain pasir halus. So kita, akibat daripada mekanisme ini juga, dia akan membentuk struktur sedimen seperti ripple, riak, gumuk pasir, dium, lapisan menyatah yang selari antara satu sama lain. Yang ketiga adalah graviti. So graviti ini, dia perlu kawasan yang agak bercerum. Dia tak perlu cerum yang curam. Mungkin 5-6 darjah itu pun dah cukup untuk partikel yang ada gelunsur turun cerum tadi. Dia gelunsur tadi bukan ditolak oleh arus, tapi disebabkan oleh graviti. So bila graviti tadi, bila dia sampai ke bahagian bawah cerum, dia akan terendap serta-merta. So tak berlaku proses pengasingan saiz di sini. Jadi sortingnya buruk.
Contohnya endapan terbidak, aliran debris dan sebagainya. Jadi asingan sedimennya sangat buruk. Partikel saiz dia bergantung pada sumber sedimen yang ada. Kalau sumber sedimen yang mengalir turun itu bersaiz bongkah, pebble, maka kita akan dapat aliran debris yang kasar. Kalau sumbernya berbutih halus, pasir dan lodak, mungkin kita akan dapat endapan terbidak berketupatan tinggi ataupun berketupatan rendah, yang akhirnya akan menghasilkan struktur graded bedding. Tujuan kita perlu tahu apakah mekanisme pengenapan yang membentuk setiap lapisan sedimen tadi adalah kerana di setiap sekitaran yang berbeza, dia ada proses yang dominan. Ada tempat yang aliran graviti dominan, contohnya di kawasan Curug, benua. Ada tempat aliran iring arus ataupun seretan dominan, contohnya di daratan, di sungai. Jadi dengan kita mengambil tahu proses-proses ataupun mekanisme pengenapan untuk setiap layer, kita dah dapat satu idea kemungkinan di mana sedimen-sedimen ataupun jujukan sedimen yang kita kaji tadi terenap. Walaupun dia tak semudah itu, prosesnya agak rumit, tapi ini adalah langkah yang pertama yang kita perlu ambil kira semasa kita membuat kajian sedimen untuk lapisan batuan yang kita tak tahu di mana dia terenap, apa proses yang menyebabkan sedimen tadi terenap. So, sekian dahulu. Kita akan pergi lebih terperinci di kuliah berikutnya. Terima kasih.